inilah yang berlaku sahabat-sahabat semua apabila pemimpin-pemimpin mereka saling menfitnah, sering menfitnah pemimpin kerajaan hari ini. Apatah lagi yang ditujukan itu ahli-ahli kabinet, kerajaan, Perdana Menteri kita. Dan begitu jugalah yang berlaku ya apabila hari kemarin sahabat semua tular satu berita. Kononnya Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dijemput ke mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-269. Jadi itulah antara hantaran ataupun fitnah yang cuba dilakukan ya oleh geng-geng para walaun-walaun ini. Dan akhirnya sahabat semua hari ini 6 individu, 6 walaun disiasat ya kerana membuat hantaran fitnah kaitkan yang di Pertuan Agong dan juga Perdana Menteri kita. Kononnya tidak dijemput hadir dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Jadi inilah ya peribahasa mengatakan di mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi. Begitulah sahabat-sahabat semua yang berlaku kepada para walaun-walaun ini. Mereka belajar daripada guru-guru mereka. Mereka belajar daripada kaki-kaki penfitnah, lebay-lebay, ulama-ulama, ustaz-ustaz, pemimpin yang ada di dalam Parti PAS. Dan akhirnya apabila hari ini kita mendapat satu perkabaran, dikatakan 6 individu telah diheret untuk disiasat kerana muat naik kandungan palsu, berita palsu, ya, ataupun kandungan jelik terhadap yang di Pertuan Agong. Jadi MC-MC telah pun membuat serbuan dan juga siasatan ya kepada beberapa individu. Jadi mari kita ikuti kenyataan media ini. MC-MC melakukan siasatan terhadap 6 individu yang dipercayai telah memuat naik kandungan berunsur palsu dan jelik melibatkan yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan juga Majlis Raja-Raja di platform media sosial Facebook. MC-MC dalam kenyataan memaklumkan satu operasi pemeriksaan telah dijalankan hari ini melibatkan seorang suspek di setapak yang memuat naik kandungan palsu terhadap mesyuarat Majlis Raja-Raja. Katanya satu unit telefon pintar dan satu unit kad SIM yang berkait dengan kes telah disita bagi membantu siasatan. Analisis forensik akan dijalankan terhadap peranti berkenaan untuk mendapatkan keterangan bagi membuktikan kes. Dan selain itu, satu kes yang akan disiasat bersama dengan pasukan unit siasatan jenayah terkelas polis di Raja Malaysia dan suspek terlibat akan diambil keterangan pada hari esok iaitu 12 hari bulan bersama-sama dengan USGT menurut kenyataan hari ini. MC-MC menyatakan operasi pemeriksaan bagi kes-kes lain akan dijalankan sepanjang minggu ini terhadap semua suspek di lokasi berasingan di sekitar Sungai Petani di Kedah, Kota Baru Kelantan, Kerian dan Teluk Intan di Perak. Jadi ini menunjukkan mereka ini adalah golongan-golongan anak-anak anak murid kepada kaki-kaki penfitnah kepada geng-geng pembangkang. Jadi MC-MC memaklumkan 2 notis telah dikeluarkan kepada 2 suspek untuk hadir memberikan keterangan bagi kandungan yang dimuat naik di platform media sosial Facebook. Siasatan menyeluruh akan dibuat dan seterusnya kes itu akan dikemukakan kepada timbalan pendakwa raya untuk keputusan selanjutnya menurut kenyataan. Siasatan dijalankan di bawah Section 233 dalam kurungan 1E Akta Komunikasi Multimedia 1998 Akta 588 yang memperuntukkan hukuman denda sebanyak 50,000 atau penjara 1 tahun ataupun kedua-dua. Menurut MC-MC turut mengingatkan kepada orang ramai supaya tidak menggunakan perkhidmatan rangkaian dan aplikasi dalam talian untuk memuat naik sebarang kandungan maklumat palsu atau tidak benar yang boleh membawa kesan serius sehingga mencetuskan panik dan kegusaran kepada masyarakat. Berwaspada dengan kandungan yang dimanipulasi dan sentiasa lakukan pengesahan fakta dan semak silang dengan pelbagai sumber yang dipercayai sebelum berkongsi maklumat.
gunakan chatbot AIFA, Artifa Intelligent Fact Check Assistant sebagai platform untuk menyemak berita yang tidak ditentusakan dalam talian. AIFA direka untuk menjadi mesra pengguna dan boleh diakses 24 jam melalui portal sebenarnya My serta aplikasi WhatsApp. Pengguna dapat berinteraksi dengan chatbot ini dalam 4 bahasa iaitu Melayu, Inggeris, Mandarin dan juga Tamil menurut kenyataan itu. Jadi ini dia sahabat semua satu perkara yang amat-amat mengejutkan kita. Dan kita lihat ini adalah sikap terdesak daripada para walaun-walaun ataupun pentaksub kepada sebuah parti ini. Yang kita lihat ya begitu terdesaknya mereka sehingga sanggup menularkan berita-berita yang tidak sahih, berita yang berbau fitnah dan sebagainya. Jadi kita boleh nampak keterdesakan mereka sahabat semua. Dan seperti peribahasa yang saya katakan, di mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi. Dari mana mereka belajar menfitnah kalau bukan ajaran ataupun tindakan daripada pemimpin-pemimpin mereka, sahabat-sahabat semua. So inilah yang amat-amat mendukacitakan kita. Karena politik, mereka sanggup lakukan apa saja dengan membuat posting-posting seperti ini untuk memburukkan Perdana Menteri kita, apatah lagi melibatkan yang di Pertuan Agung dan sebagainya. Jadi saya ingin membawakan Anda sahabat semua, apakah posting yang dibuat oleh individu ini. Jadi supaya Anda boleh nampak kenyataan daripada penfitnah ini, mari saya bawakan bersama dengan Anda apa yang mereka post berkaitan dengan isu fitnah ini sahabat-sahabat semua. Jadi saya cari sebentar. Alright. Saya akan bawakan Anda kandungan posting fitnah yang dibuat oleh individu ini. Jadi ini dia sahabat semua, kalau Anda boleh baca di sebelah kiri saya nih. Jadi mari kita baca bersama kandungan fitnah ini. Luar biasa, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak diundang hadir mesyuarat raja-raja yang ke-268. Ditulis oleh Johari Ismail. Jadi Kuala Lumpur, Sabtu 8 Januari, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak diundang hadir mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-268 yang telah berlangsung selama 3 hari di Istana Negara dari Rabu Januari hingga semalam Jumaat 7 Januari lalu. Mungkin kerana tidak puas hati atau khawatir dengan protokol undangan luar biasa bagi Majlis Raja-Raja, Datuk Seri Anwar berusaha pergi menghadap pemangku Raja Johor, Major General Tuanku Ismail pada hari ketiga Majlis Raja-Raja itu. Namun menurut sumber-sumber istana, usaha tersebut hampa apabila TMJ telah pun pulang ke Johor Bahru manakala Ayahanda Baginda Seri Paduka Baginda Sultan Ibrahim sedang bersiap-siap untuk berlepas ke luar negeri atas alasan menjalani rawatan perubatan. Jadi adalah difahamkan dalam undian yang dibuat pada Majlis Raja-Raja 269 itu, 7 dari 9 duli-duli Baginda Raja-Raja Melayu menyokong tindakan susulan diambil ke atas kerajaan campuran PSBN Datuk Seri Anwar kerana ingkar melaksanakan Tita Addendum Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung yang ke-16 Al-Sultan Abdul Pahang mengenai tahanan rumah bagi banduan Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Jadi ini adalah posting kandungan fitnah yang dibuat oleh individu ini. Jadi jelas sahabat semua dan telah terbukti mereka sekarang ini sedang dalam siasatan. Kerana apa? Kerana mereka telah membuat satu hantaran jijik, jelik dan juga hantaran fitnah, hantaran berita palsu dan sebagainya. Jadi sahabat semua, jangan terlalu percaya dengan posting-posting yang ada di media sosial. Kerana kita tahu dengan keterdesakan para walaun hari ini, mungkin juga ada tangan gaib yang menyokong tindakan mereka di belakang ini. Kerana apa yang kita tahu, pembangkang para walaun Perikatan Nasional ini begitu terdesak sekali melakukan apa sahaja cara untuk menjatuhkan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan sanggup membabitkan
ya, Majlis Raja-Raja yang di Pertuan Agong dan sebagainya. Jadi sahabat semua, melalui berita yang kita lihat dan juga kenyataan media yang terkini bahwa ya mereka sedang individu ya 6 individu ini telah pun sedang ya bukan telah tapi sedang disiasat. Ada beberapa individu dan mereka akan diambil keterangan dan akhirnya seperti mana kenyataan Polis Diraja Malaysia, apabila siasatan selesai, siasatan itu akan diserahkan kepada pejabat pendakwa raya untuk tindakan lanjut kepada penfitnah kepada mereka yang menyebarkan berita palsu ini. Dan bagi saya sahabat semua, pada pandangan saya ya amatlah memalukan ya ada individu-individu ada individu-individu seperti ini yang sanggup ya melakukan ataupun menyebarkan berita palsu demi untuk membina persepsi buruk kepada Perdana Menteri kita, demi untuk menjatuhkan kerajaan hari ini, ya, demi untuk menukar kerajaan yang ada pada hari ini. Dan kita boleh nampak mereka sanggup lakukan apa sahaja. Dan akhirnya 6 individu ini disiasat. Dan kalau didapati bersalah sahabat semua, bye-bye lah, pergilah. Kami relakan Anda untuk pergi ke penjara Sungai Buloh. Kami relakan Anda untuk ke Kajang. Ya, pilihlah mana satu hotel pilihan Anda. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Orek Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.